Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Kedah, yang mana JDT menang 6-0. Ini adalah satu jumlah jaringan yang besar untuk game yang melibatkan tempat pertama dan juga tempat yang kedua. Dan kalau kita lihat dari segi kualiti, dari segi individual play, dari segi corak permainan yang diterapkan oleh kedua-dua pasukan memang berbeza. Untuk pasukan JDT mungkin mereka nampak yang mereka tak boleh nak skor melalui open gameplay ataupun open punya corak permainan pada first half. Mereka berjaya memanfaatkan situasi dari corner kick untuk gol yang pertama, dan begitu juga di second half pergantian dengan membawa masuk Afiq Fazail menggantikan Endrick Dos Santos yang kurang perform telah memberikan satu impak yang positif dalam pembentukan double pivot pasukan JDT di bahagian tengah dengan gandingan Hong dan juga Afiq untuk menggerakkan serangan pasukan JDT untuk lebih smooth dan lebih fluid di bahagian tengah lah. Manakala kalau kita lihat kepada pasukan Kedah pada perlawanan ni, mereka datang dengan approach yang baru, yang mana Coach Nafuzi menerapkan formation back 3 ketika build up, dan juga boleh dikatakan dalam transisi bertahan Kedah bermain dalam mid block dengan formation 5-4-1 untuk memastikan gerakan serangan pasukan JDT yang lebih kepada ball position dan juga open game mereka gagal untuk melaksanakan dengan baik. Dan kalau kita boleh simpulkan, dalam 45 minit yang pertama di first half, Kedah sebenarnya mempunyai struktur bertahan yang agak bagus dalam mengekang dan juga memerangkap JDT dalam mereka punya gerakan serangan dengan membuat offside trap yang menjadi. Tetapi apabila masuk second half, mereka seakan-akan dihukum dengan 10 minit yang pertama untuk pasukan JDT menjaringkan 3 gol awal di second half. Dan untuk JDT pula, kalau kita lihat di first half, dalam 10 minit yang pertama sepatutnya mereka dah boleh menjaringkan lebih dari 2 gol, tetapi penyudah ataupun execution yang mereka lakukan gagal disudahkan dengan baik lah. Dan masuk second half berlakunya pertukaran macam saya cakap tadi, masuk Afiq Fazail menggantikan Endrick. Nampaknya bahagian attacking pasukan JDT lebih eager untuk menyerang dan mereka memanfaatkan setiap gerakan yang mereka lakukan untuk disudahkan kepada jaringan. Tetapi yang paling baik adalah apabila JDT sentiasa memanfaatkan set pieces yang mereka dapat untuk menyerang pasukan Kedah, terutamanya dari corner kick lah pada perlawanan ni. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kelebihan dan juga apakah perkara yang boleh saya puji tentang pasukan JDT dalam corak permainan mereka? Yang pertama yang boleh saya puji tentang pasukan JDT adalah mereka mempunyai build up plan yang sangat bagus dari bahagian bawah, yang mana kalau kita lihat dalam pembinaan mereka punya gerakan serangan, mereka akan sentiasa menggunakan back 3 mereka untuk menggerakkan bola. Tetapi kena ingat, waktu first half Kedah melakukan pressing yang agak bagus dan mereka punya defending structure pun agak bagus. Jadi JDT tak ada banyak ruang untuk melakukan ball position ataupun untuk hold up game di bahagian tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka banyak menggerakkan pemain-pemain di bahagian serangan, contohnya seperti Arif Aiman, seperti Iwan Muniz, seperti Bekson dan juga Forestry, untuk lebih drop deeper di bahagian wilayah mereka sendiri untuk meminta bola ataupun untuk collect the ball daripada bahagian bawah sebelum mereka progress the ball daripada defense department ubah kepada attacking department. Dan benar inilah yang menyebabkan JDT punya gerakan serangan menjadi, dan kita boleh lihat bagaimana JDT melakukan switch play melalui long ball untuk beat pertahanan Kedah yang bermain dalam situasi mid block dengan formation 5-4-1, dan bagaimana JDT berjaya exploit bahagian wide area pasukan Kedah dengan long ball untuk mencari Arif Aiman di bahagian kanan memang menjadilah. Dan kalau kita lihat dalam transisi pasukan JDT dari defense untuk ke menyerang ni, apa yang kita boleh belajar adalah mereka sebenarnya agak sabar dalam pembinaan gameplay. Sebab apa? Sebab mereka tahu Kedah bermain dalam struktur mid block yang bagus. Jadi apa yang perlu mereka lakukan adalah mereka cuba
cuba untuk attract pertahanan dan juga untuk attract midfield Kedah keluar daripada mereka punya zona di kawasan wilayah pasukan Kedah itu sendirilah. Jadi mereka cuba untuk overloadkan ataupun menambah bilangan player di bahagian bawah dengan memaksa pemain-pemain serangan pasukan JDT untuk turun lebih deeper bagi collect the ball. Tu sebab kalau kita lihat di first half, banyak Arif Aiman turun untuk support kepada Matt Davis. Kita boleh tengok Yuan Muniz pun drop lebih deeper, Forestry drop untuk berada di bahagian central area dan lebih cover kepada kawasan half space, sebab mereka nak cuba mencari ruang dan mereka nak create space bagi pasukan Kedah punya mid block tu berjaya dipatahkan. Dan benda ni dibantu oleh pemain-pemain JDT yang bagus daripada segi off ball movement dan juga mereka punya pergerakan tanpa bola. Dan kalau kita lihat, untuk membuat something yang untuk memecahkan mid block ni memang memerlukan pergerakan yang melibatkan satu tim, dan itulah yang dilakukan oleh JDT. Bagaimana kita lihat Forestry, Arif Aiman, apabila mereka drop lebih deeper, mereka memastikan yang pemegang ataupun pemain JDT yang pegang bola ketika itu ada banyak option untuk melakukan passing ataupun untuk membuka ruang kepada player-player yang lain ataupun untuk pemain JDT tersebut untuk bawa bola lebih tinggi. Dan kalau kita lihat, ada dua perkara yang JDT highlightkan tentang bagaimana mereka nak pecahkan mid block pasukan Kedah adalah yang pertama, mereka overload dengan bahagian attacking, drop lebih deeper untuk pastikan yang pemain di bahagian bawah ada banyak option untuk melakukan passing dan juga untuk melakukan switch play. Jadi mereka boleh open game dengan lebih lancar, sama ada di kawasan tengah ataupun di kawasan sayap lah. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh lihat juga bagaimana JDT menggunakan long ball untuk attract ataupun untuk pecahkan mid block pasukan Kedah, iaitu dengan switch punya position di antara Hong Wan dengan Jordi Amat. Untuk game ni boleh dikatakan JDT amat bertuah mempunyai player seperti Jordi Amat yang mampu untuk carry the ball sampai dekat bahagian tengah sebelum dia melakukan hantaran-hantaran jauh bagi melakukan switch play lah. Dan apabila Jordi Amat masuk ke bahagian tengah ataupun masuk ke kawasan zone 6 ataupun dekat box 6 ni ataupun lebih kepada kawasan defensive midfielder, maka Hong Wan dia akan drop lebih deeper untuk cover tempat Jordi Amat. Jadi Jordi Amat bila dia naik lebih tinggi, dia carry the ball sampai dekat kawasan tengah, maka di sinilah dia akan buat decision untuk open game dengan membuat hantaran-hantaran long ball ke bahagian hadapan dengan melakukan switch play, sama ada ke bahagian kanan untuk mencari Arif Aiman atau ke bahagian kiri untuk mencari Oscar Aribas ataupun Forestry. Jadi benda itulah yang menyebabkan pertahanan ataupun mid block pasukan Kedah agak terpecah waktu first half dalam 10 minit yang pertama. Itu sebab kita boleh tengok bagaimana JDT berjaya untuk beat pertahanan Kedah yang cuba untuk buat mid block dan juga untuk buat offside trap, tetapi ada beberapa gerakan yang tidak menjadi, yang menyebabkan JDT boleh attack dan masuk ke dalam D-box pasukan Kedah dan hampir menjaringkan lebih dari 2 gol dalam 15 ke 10 minit yang pertama. Jadi benda tu positif side lah, bagaimana JDT boleh untuk pecahkan mid block dan juga bagaimana mereka mencari ruang bagi melakukan penetration dan juga hantaran-hantaran long ball ke bahagian hadapan untuk beat pertahanan Kedah yang agak compact dan juga lebih kepada mid block dan juga dalam proses membuat offside trap. Dan perkara ini juga sebenarnya kita boleh puji pasukan Kedah waktu 45 minit yang pertama, sebab mid block mereka agak berhasil dan mereka berjaya untuk memerangkap beberapa kali pemain-pemain JDT untuk berada dalam offside trap. Kalau kita lihat dalam 15 ke 10 minit yang pertama, JDT dah ada 3 offside trap akibat daripada pertahanan Kedah yang bermain untuk memastikan attacking department pasukan JDT berada dalam position yang offside apabila mereka menerima bola daripada bahagian bawah. Sebab apa? Sebab Kedah tahu bila mereka main mid block, maka salah satu solusi JDT adalah bermain dengan long ball. Jadi apabila bermain dengan long ball, offside trap adalah salah satu jalan yang efisien untuk memastikan hantaran-hantaran tersebut dilakukan tidak berjaya untuk menembusi pertahanan Kedah akibat pemain-pemain JDT yang lain berada dalam offside trap. Tetapi kena ingatlah, macam saya cakap tadi, Kedah adalah pasukan yang hanya efisien dalam 45 minit pertama.
tapi masuk 45 minit kedua memang mereka agak lambat settle down dan JDT berjaya memanfaatkan perkara tersebut lah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, apa yang boleh kita puji tentang pasukan JDT adalah mengenai mereka punya set pieces daripada corner kick, iaitu mereka punya improvement memang sangat bagus lah. Mereka game by game nampaknya mereka berjaya untuk memastikan yang mereka boleh score bukan sahaja daripada open, mereka bukan sahaja daripada gameplay yang terbuka, tetapi mereka juga boleh buka game dan boleh score daripada set pieces yang mereka dapat, sama ada dari free kick ataupun dari corner kick. Dan semalam kita boleh tengok 2 gol awal yang dijaringkan oleh JDT, satu dari Forestry dan satu dari Feroz Baharudin, adalah berpunca daripada corner kick. Dan memang orang kata apa, marvelous lah, sebab mereka ada player seperti Feroz Baharudin. Jadi benda tu yang kedua yang boleh saya puji lah. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji tentang pasukan JDT ni adalah mengenai Feroz Baharudin. Untuk game ni bagi saya Feroz Baharudin is one of the complete player di bahagian centre back, all rounded centre back lah. Sebab apa? Sebab dia boleh attack, dia boleh defend. Apa lagi yang kita nak daripada seorang centre back yang mampu buat dua kerja, defend boleh, attack boleh, dan dalam pada masa yang sama recovery phase dia pun bagus, yang mana dia boleh untuk recovery dia punya position apabila di counter pun bagus. Apa yang ada kelebihan pada Feroz Baharudin ni, macam saya cakap di dalam video-video sebelum ni, yang pertama adalah dia apabila join the attack dia amat berbahaya dalam area duel kalau tidak di marking. Macam semalam lah, dia set up 1 gol, dia score 1 gol. Yang kedua adalah dia amat bagus dalam bertahan, daripada segi reading game dia amat bagus. Dan seorang centre back macam Feroz Baharudin ni, apa yang dia tak ada dalam centre back orang lain adalah daripada segi dia punya pace, yang mana kalau kita lihat Kedah ada Hidalgo dan Kedah beberapa kali cuba untuk beat pasukan JDT dengan long ball dan sebagainya, tetapi Feroz Baharudin berjaya untuk sekat Hidalgo dengan tackling yang bagus. Di situ menunjukkan dia mampu untuk kejar pemain-pemain yang laju tanpa ada masalah. So benda tu yang boleh dikatakan melengkapkan defend pasukan JDT. So Jody Ahmad dia tak perlu nak cover player yang laju sangat, lebih kepada Feroz Baharudin untuk cover player yang laju. Jody Ahmad lebih kepada more to man marking lah. Jadi apabila Jody Ahmad man to man marking, dia lebih kepada untuk penjagaan Lira secara individu. Dan kita boleh nampak lah, walaupun Lira dan juga Jody Ahmad mempunyai fizikal yang lebih kurang, tetapi Jody Ahmad mempunyai kelebihan daripada segi marking yang bagus dan juga berjaya menghalang Lira daripada untuk bergerak dengan lebih bebas. So benda tu yang menyebabkan attacking pasukan Kedah pun tak berfungsi dengan baik lah. Sebab apa? Sebab Lira dah kena marking dengan baik oleh Jody Ahmad, dan dalam pada masa yang sama disebabkan Lira sendiri tak perform, memang makanan untuk Jody Ahmad mematahkan gerakan serangan pasukan Kedah dengan baik lah. Yang seterusnya tentang Mark Davis, dia lebih kepada untuk backup mereka berdua ni dalam transisi ketika pasukan JDT menyerang. So dia banyak inverted masuk ke bahagian tengah untuk backup Hong Wan dan menjadi option untuk buka gameplay. Benda tu yang bagus lah tentang pasukan JDT. Dan yang seterusnya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh JDT pada game ni adalah lebih kepada gameplay yang menarik daripada segi performance individu. Kalau kita komen tentang Arif Aiman, memang marvelous lah. Arif Aiman untuk game ni bagi saya dia adalah monster, dia adalah beast, dia adalah raksasa. Bagaimana dia dapat bola di bahagian wide area, bagaimana dia inverted masuk ke half space, bagaimana dia nak beat pertahanan Kedah, sama ada daripada Hishamuddin ataupun Azrin Afiq. Dua-dua player Kedah yang bermain di bahagian kiri untuk menjaga Arif Aiman, boleh dikatakan dua-dua mengalami masalah yang besar dan mereka tak mampu untuk menjaga player yang hebat seperti Arif Aiman ni. Daripada individual skill, memang orang kata apa, fancy gameplay, dia dapat bola melekat, dia punya lenggokan tu memang super, memang brilliant untuk player muda macam ni. Memang JDT adalah is another level lah. Apabila ada player seperti Arif Aiman, dia memang boleh exploit bahagian wide area, masuk dalam D-box, cut in dan sebagainya. Memang JDT adalah dia menunjukkan performance yang memang bagus lah dalam game ni. Dan secara overallnya untuk gameplay JDT pada perlawanan ni, sebenarnya mereka bermain dengan agak baik dalam sistem orang kata apa, sistem simple football mereka. Mereka punya ball position, mereka punya transisi dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Dan yang paling penting, apa yang dilakukan oleh JDT pada perlawanan ni untuk mematikan pasukan Kedah adalah daripada segi pressing, yang mana kalau kita lihat Kedah bermain dalam formation back 3. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh Kedah adalah mereka akan cuba untuk melakukan build up play daripada bahagian bawah. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT untuk memastikan yang Kedah buat mistake
buat kesilapan dan kesilapan adalah mereka terus menekan pemain-pemain Kedah ketika Kedah berada dalam transisi untuk melakukan build-up dari bertahan ke menyerang. So apabila JDT melakukan pressing mereka ni adalah pressing yang efektif, yang mana mereka menekan pegang bola ataupun pemain Kedah yang pegang bola, sama ada goalkeeper ataupun defend, mereka akan cuba push untuk pemain-pemain Kedah yang pegang bola ni melakukan mistake, sama ada daripada segi back passing ataupun daripada segi clearance ataupun dari segi kehilangan bola. Jadi apabila mereka terus menerus menekan orang kata pemegang bola untuk pasukan Kedah, benda ni akan mengganggu kepada rentak pasukan Kedah untuk melakukan build up. Tu sebab kalau kita lihat apabila Kedah dalam transisi build up ataupun dalam transisi ketika mereka ingin menyerang daripada bawah, mereka tak ada banyak option apabila pemain-pemain JDT dah melakukan pressing dan mereka menjaga pemain-pemain yang untuk receiver ataupun untuk penerima bola. Jadi benda tu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak settle down, Kedah tak boleh nak absorb dengan tekanan yang diberikan oleh JDT, yang menyebabkan mereka boleh dikatakan melakukan simple mistake, yang mana kalau kita lihat Kedah banyak buat passing ke belakang yang sia-sia, berjaya dirampas oleh pemain JDT. Pemain JDT kepung keeper buat mistake passing clear semua, tak boleh nak buat apa. So Kedah tak boleh nak buat game disebabkan pressing yang dilakukan. Jadi benda tu yang menyebabkan JDT berjaya untuk menghukum pasukan Kedah apabila pressing yang mereka lakukan adalah untuk memastikan pasukan lawan melakukan kesilapan dan juga memberikan keuntungan kepada pemain-pemain JDT itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga dalam fasa JDT tak ada bola, apabila Kedah untuk transisi menyerang ataupun counter attack, pasukan JDT akan cepat untuk melakukan counter press, yang mana bila pemain Kedah ada seorang di bahagian depan, akan ada 2-3 player pasukan JDT melakukan pressing untuk dapatkan balik bola. So memang boleh dikatakan secara overallnya JDT punya off ball movement bagus. Apabila pergerakan tanpa bola dah bagus, maka pemain-pemain akan ada banyak option untuk melakukan passing. Yang kedua, mereka punya fitness memang another level. Yang ketiga, mereka punya individual skill memang bagus. Cumanya dalam game ni boleh dikatakan kekurangan JDT adalah di first half, yang mana boleh saya katakan first half memang JDT sepatutnya dah skor dalam 15 minit tu, dah skor lebih pada 2, tetapi sayang apabila boleh dikatakan dari segi execution mereka gagal untuk sudahkan. Sayang lah kan. Jadi benda tu yang saya nampak, JDT punya gerakan dah lawa tapi finishing mereka untuk game ni agak poor. Mereka punya expected goal tinggi tapi goal mereka hanya 6. So benda tu yang agak merugikan untuk pasukan JDT lah. Even 6 tu adalah besar, tetapi apabila expected goal tinggi kan, jadi benda tu 6 tu nampak jumlah yang sikit daripada segi statistik lah, tetapi tak ada masalah lah. 6 still is a big number lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat JDT mereka awal-awal tu mereka terperangkap dalam offside trap, tetapi lepas tu mereka boleh cover balik. So that is a good thing lah. Jadi overall memang JDT is another level lah. Jadi itu untuk JDT lah. Untuk pasukan Kedah, kalau kita lihat kepada pasukan Kedah, apakah faktor apa yang menyebabkan pasukan Kedah tak boleh nak buat game dan sebagainya? Yang pertama, kalau kita lihat Kedah cuba bermain dari segi build up play daripada bahagian bawah. Memang nampak lah yang Kedah nak buat gameplay pada bahagian bawah dengan pembinaan dengan menggunakan Kalamullah, Boyan Siga, Rodney Kevin dan juga Akmal Zahid. Kedah menerapkan orang kata approach ataupun penerapan yang baru di bawah coachnya Fuzi, sebab Kedah cuba untuk absorb dan juga untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan JDT tak boleh nak fluid dan tak boleh nak smooth, dan untuk bahagian wide area akan ada player yang cover up di kawasan tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah ni sebenarnya di atas paper ataupun secara teorikal adalah bagus, sebab mereka boleh untuk memastikan yang JDT tak boleh nak buat something. Tetapi yang menjadi kekurangan adalah dalam fasa build up. Yang pertama, apabila Kedah di pressure ataupun ditekan oleh JDT, mereka tak boleh nak keluar daripada tekanan tersebut, dan mereka banyak membuat mistik-mistik yang mudah yang menyebabkan kerugian kepada pasukan. Banyak passing-passing mereka agak melalut ke belakang, mereka buat mistik yang mudah dikejar oleh pemain JDT. Contohnya saya ambil gol daripada Oscar Arribas, yang mana Oscar Arribas adalah waktu tu dalam situasi Kedah bertahan kucak-kacir, dapat bola kat Litak clear,
dia pergi passing kat Oscar Aribas score. Ataupun kita ambil contoh lagi dalam situasi Amir Back, yang mana Amir Back buat back passing, dia buat passing ke belakang, lepas tu Fernando Forestieri berjaya cut passing tersebut, hampir mencipta gol di situ. Tetapi sayanglah nasib baik Boyan Seger dapat recover. So banyak pressing yang dilakukan oleh pasukan JDT ketika pasukan Kedah dalam situasi build-up. Mereka berada dalam kedudukan yang ditekan, yang di pressure. Jadi mereka tak mampu untuk absorb that pressure dan mereka melakukan simple mistake yang merugikan pasukan. Mereka cuba untuk bermain secara fancy, tapi benda tu tak membantu pasukan Kedah untuk menyerap tekanan daripada pemain-pemain JDT tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat apabila Kedah di pressure, banyak back pass dilakukan ke belakang untuk mencari Kalamullah. Jadi apabila Kalamullah dijadikan option yang terakhir, pemain-pemain JDT akan terus melakukan pressure kepada dia. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh Kalamullah adalah dia nak open game balik pun susah, dan dia nak melakukan passing ke bahagian hadapan pun susah. So dia tak ada benda lain. Dia banyak melakukan clearance ataupun passing yang melalut, ataupun passing yang tidak sampai kepada pemain-pemain Kedah yang berada dalam posisi tersebut. Jadi benda tu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak create ataupun tak boleh nak bina game dengan sangat baik, sebab dalam transisi build up mereka agak kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila Kedah cuba untuk bermain dalam formation yang baru ni, apa yang menjadi faktor keutamaan Kedah daripada segi gameplay adalah terutamanya daripada segi mereka punya off ball movement ataupun mereka punya pergerakan. Kalau kita lihat, banyak pemain-pemain Kedah lebih kepada individual play. Apabila mereka cuba untuk open game, Hidalgo dapat bola, pemain-pemain Kedah yang lain tak banyak support ataupun tak banyak naik untuk memberi support kepada Hidalgo. Lebih kepada Kamel sahaja yang open untuk hold the touchline. Jadi benda tu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak membuka game dengan baik apabila pemain-pemain Kedah tak banyak untuk berlari tanpa bola untuk create option passing lane kepada pemain-pemain Kedah yang sedang memegang bola. So benda tu agak mengecewakan lah. Kalau kita lihat, banyak gerakan Kedah yang dilakukan oleh Hidalgo secara individual dah bagus kan? Tetapi Hidalgo boleh dikatakan terlalu isolated, tak banyak backup, so dia tak boleh nak create banyak. Kadang-kadang Amir Back naik, barulah Amir Back dan juga Ott serta Hidalgo boleh create combination play di bahagian tengah sebab ada lingkar yang bagus. Tetapi yang menjadi punca lagi adalah di bahagian hadapan, iaitu Lira, yang mana boleh dikatakan apabila Lira berada di bahagian hadapan, Kedah tak boleh nak link up dengan dia dengan sangat baik. Apabila Kedah nak gunakan dia sebagai hold up play pun, dia dah kalah daripada segi man to man marking oleh Jody Ahmad. Bahkan daripada segi gameplay untuk Lira hold up the game pun tak boleh, daripada segi nak cari positioning pun tak boleh. Kalau kita tengok banyak gerakan-gerakan Lira secara off ball movement, dia lebih suka untuk mendekati center back pasukan JDT daripada untuk keluar daripada marking yang dilakukan. So macam bila dia receive the ball, dia sentiasa ada orang dah di hadapan dia, so dia senang hilang bola. Tu sebab kita boleh katakan Lira tak berapa function lah untuk game ni. Memang nampak ketara lah. Dan untuk player yang kedua yang boleh saya nampak agak kurang bagus adalah Litak, yang mana untuk game ni Litak banyak buat mistake. Dia solo banyak, dia whole game lama nak main fancy, lepas tu hilang bola yang menyebabkan kerugian kepada pasukan, lepas tu assist kepada lawan satu. Dan saya memang geram dengan Litak untuk game ni kan. Saya tak tahulah apa dah jadi dengan Litak kan. Jadi kalau secara overallnya gameplay Kedah, sebenarnya mereka cuba untuk bermain secara back 3. So mereka akan build up pada bawah, so mereka akan open untuk wing back, iaitu Kamel di belah kanan akan hold the touchline, Hidalgo masuk inverted ke bahagian tengah. So mereka akan cuba untuk create space bagi exploit belah kanan. Belah kiri pula Hishamuddin dan juga Azrael Yafiq tak berapa nak hidup sangat, tapi nak buat macam mana, benda tu kena terima hakikat lah. Amir Back dan juga Ott, mereka berdua dah cuba sedaya upaya untuk try create game dan juga untuk start the build up pada bawah, collect the ball, progress the ball. Amir Back daripada holding midfielder boleh naik untuk connect dengan Hidalgo dan sebagainya, tetapi improvement di bahagian zone 14, Lira punya functioning pun tak apa function. So benda tu yang menyebabkan Kedah tak boleh nak buat game dengan baik. So 6-0 ni dengan gameplay Kedah waktu first half tu agak meyakinkan yang Kedah boleh kalah dengan defisit yang rendah, tetapi masuk second half tiba-tiba 10 minit 3 kan. So benda tu agak mengecewakan lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.